Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan kepada semua penonton di luar sana. Bertemu kita lagi di edisi Sembang Konti Unik LMIMAT untuk edisi pada 9 September 2021. Diharapkan semua di rumah baik-baik saja. Kalau boleh jangan keluar rumah kalau tak perlu. Okey, baik. Bertemu kita lagi di Sembang Konti untuk edisi pada kali ini. Sebelum kita mulakan dengan lebih lanjutlah, sukalah saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya merupakan moderator anda untuk tengah hari ini pada pukul 12 ini. Nama saya Muhammad Afiq bin Basaruddin. Boleh saya panggil Afiq Basaruddin. Merupakan moderator anda pagi ini. Saya merupakan bekas pelajar kepada Unik MIMAT pada sesi 2018 hingga 2020, dan bersama saya pada hari ini merupakan dua panel yang tidak asing lah dalam dunia Unik MIMAT sendiri. Kita semua kenal di Unik MIMAT dan anda boleh kenal mereka orang hebat-hebat belaka. Yang pertama, saya memperkenalkan panel yang pertama kita, iaitu Dr. Zul Zamri yang merupakan Timbalan Dekan Akademik. Okey, Dr. Zamri. Okey, baik. Okey, panel yang kedua, saya rasa ada mic problem sikit tapi tak apa. Itu ialah Dr. Zul Zamri. Yang panel kedua kita merupakan Presiden SRC, orang kuat Unik MIMAT, tonggak kepada kepimpinan pelajar-pelajar Unik MIMAT. Sekarang semua tahulah kat Unik MIMAT, nampak je mesti tahu. Saudari Atira, Presiden, merupakan Presiden SRC ataupun Student Representative Committee. Okey, baik. Pada edisi Sembang Konti Unik MIMAT pada kali ini, sebelum-sebelum ini kita dah membicarakan topik-topik yang menarik lah dalam Unik MIMAT sendiri. Dan pada hari ini kita akan membawakan satu lagi topik yang saya rasa sangat menarik untuk kita tahu apa sebenarnya Unik MIMAT ini. Dengan tajuk pada hari ini ialah kenapa ijazah sarjana muda di Unik MIMAT menjadi pilihan. So banyak advantage, banyak kelebihan-kelebihan stesen yang kita boleh dengar daripada panel-panel kita pada hari ini. Sama ada di dalam kampus maupun di luar kampus, apa kelebihan-kelebihannya. Jadi saya rasa semua dah tak sabar kot. Kita akan bersiaran. Sebelum itu, suka untuk saya ingatkan, jangan lupa untuk like, follow dan subscribe social media Unik MIMAT di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube dan juga LinkedIn. Okey, baik. Saya rasa kita semua dah tak sabar. Saya rasa kita boleh mula kan? Okey, tanpa membuang masa, saya menjemput panel yang pertama, iaitu Dr. Zul Zamri yang merupakan Timbalan Dekan Akademik. Dipersilakan. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada saudara Afiq, iaitu alumni MIMAT yang sudi menjadi moderator kita hari ini, dan juga yang dimuliakan juga kepada panel kita yang kedua, iaitu saudari Atira daripada program BNSB ya. Okay. So alhamdulillah, so hari ini saya diberi peluang untuk berkenalan dengan di luar sana berkenaan dengan Unik LMIMAT. Okay. So Unik LMIMAT untuk pengetahuan semua adalah satu-satunya institut marine yang ada di Malaysia ini yang mempunyai dia punya slipway dan juga dia punya yacht sendiri dan juga betul-betul berhampiran dengan laut lah. Okay, untuk makluman semua. Okay. So Unik MIMAT ini telah sempurna ditubuhkan iaitu 2006, di mana kita berpindah daripada kampus asal kita iaitu di Rumah Kedai, dan sekarang ini berada di kampus yang tersergam indah seperti yang saya tunjukkan di belakang ini. Kan? So saudara-saudari boleh lihat sendiri bagaimana indahnya pemandangan daripada drone yang kita ambil ini. Okay. So kampus kita berluasan lebih kurang 40 ekar, dan kita mempunyai banyak lagi ruang-ruang yang kita perlu terokai lah dalam di Unik MIMAT ini. Okey, tanpa membuang masa, saya akan share satu slide saya berkenaan dengan mengapa kita pilih Unik MIMAT ini dalam bidang marine, okay, berbanding dengan kerjaya-kerjaya yang lain ya. Okay, saya share sekarang. Okey. Okay. So Unik MIMAT, okay, seperti yang kita maklum, ia adalah menjurus kepada bahagian marine. So bahagian marine ini dengan erti kata lain, segala industri yang berkaitan dengan marine, okay, sama ada sebagai seorang jurutera marine, sama ada sebagai surveyor,
sama ada sebagai operators in the slipway construction. So kita akan fokus kepada marine dan menyeluruh keseluruhan marine tersebut. So ini adalah penerangan kasar, pandangan daripada atas berkenaan dengan MIMET. Dan kita mempunyai bangunan yang tersegam indah, iaitu bangunan pentadbiran, dan juga kita mempunyai hostel, yang tersegam indah, dan kita ada juga workshop, daripada atas, pandangan atas. Dan di sebelah kiri kalau kita perasan itu adalah kita punya slipway, dan juga kita punya slipway di mana dia boleh membawa kapal seberat 250 tonnage, dan juga ke dalam selama 3 meters. Dan di belakang itu juga kita ada tempat kita punya recreation lah untuk student. Seperti yang kita maklum bahawa daripada 12 kampus, MIMET adalah satu-satunya marine program yang kita tawarkan untuk semua lepasan untuk lepasan diploma juga dan juga ijazah dan juga pasca siswazah yang saya akan terangkan sebentar lagi. Mengapa MIMET ni sebagai orang cakap sebagai unique selling point nanya? So Afid, so seperti yang kita maklum bahawa MIMET ini memang kita based on kita punya hands on. So maknanya practically hands on, dan kita adaptasi daripada industri seperti mana yang dijalankan oleh industri, dan kita seiring dengan peredaran semasa untuk industri untuk kita berikan kepada pelajar-pelajar kita. Dan juga kita mempunyai software, software marine di UniKL MIMET ini. So kita ada software-software yang berkaitan dengan design kapal, analisis kapal, dan juga sebagainya. Dan juga kita ada engine room. Kalau kita tengok kampus-kampus yang lain, satu-satunya MIMET hanya ada satu MIMET saja yang ada engine room. So engine room ini menyerupai seperti mana yang di dalam enjin kapal, dan pelajar boleh mengemudi kapal dengan cara yang ditunjuk ajar oleh pakar-pakar kami, dan mereka akan mengendalikan kapal secara baiklah, dan juga maintenance dan sebagainya. Dan juga untuk makluman semua, program kita diakreditasi oleh antarabangsa dan juga nasional lah. So kita tidak ketinggalan. Di samping kita menjalankan education untuk pelajar-pelajar, kita iktiraf sijil-sijil yang dipakukan oleh antarabangsa dan di nasional juga. So ini adalah sedikit dengan mengapa kita pilih UniKL MIMET untuk kita punya pilihan masa depan untuk kita punya. Kalau kita lihat daripada pandangan kasar, daripada pandangan atas, kita dikelilingi oleh beberapa company, di mana company-company ini menghendaki tenaga pekerja daripada sektor marine, lepasan marine. So kita ada Blend Formil, kita ada Grade 1, kita ada Sapura Energy, kita ada Lumut Port. Bagi program Bachelors of Maritime Operation, definitely dia orang boleh bekerja dengan Lumut Port. Dan yang terbaru kita ada di Keselamatan Sebainur itu ada port yang baru yang bakal dibina lah. Sekarang ni dalam proses untuk melahirkan tenaga mahir nanti. Dan juga kita ada Valley Minerals, berhampiran dengan UniKL MIMET juga, di mana diperlukan daripada pelajar-pelajar tersebut untuk menceburi bidang-bidang berkenaan dengan minerals, terhadap company tersebut. Dan banyak lagi lah. Kalau cerita memang panjang lah, Afiq. Program-program yang ditawarkan di UniKL MIMET seperti yang kita sedia maklum, maknanya program-program ini memang cukup kita memenuhi untuk keperluan industri. Seperti mana yang kita tengok offshore engineering. Ini adalah program baru, dan ia berkendakan pelajar yang boleh melakukan kerja di oil and gas. Oil and gas seperti di oil and gas di Petronas, di Fugro dan sebagainya lah, sebagai tenaga mahir di sana. Dan juga kita mempunyai Naval Architecture Shipbuilding, program-program yang berkaitan, iaitu berkenaan dengan pembinaan kapal, stability kapal, dan bagaimana kapal tersebut
boleh berlayar dengan sempurna, apakah kita punya orang cakap apa, titik-titik keperluan kita untuk kapal-kapal tersebut. Okey. Dan juga kita ada marine engineering. Ini lagi bagus. Okey. Marine engineering ini mengeluarkan jurutera marine, okey, specifically memenuhi kehendak IMO. Okey, Institute Maritime Organization. Okey. So marine engineering memang diperlukan. Okey, buat masa sekarang alhamdulillah, okey, so kita ada 2 program. So nanti saya akan beritahu, iaitu Bachelor of Marine Engineering dan juga Diploma Engineering. Okey. And then kita ada Marine Electrical. Okey. Dalam kapal mesti ada electrical, elektronik yang perlu dikendalikan oleh tenaga mahir. Okey. So selain daripada pembinaan kapal dan juga kendalian enjin, kita juga boleh memenuhi kehendak untuk mengendalikan elektronik dalam kapal. Okey, seperti power generators, okey. So siapakah mereka semua ni? So kita perlukan mereka untuk mengendalikan peralatan-peralatan tersebut. Dan tak lain tak bukan ialah Maritime Operation Management. Okey. Ini memang saya rasa Afiq pun adalah alumni BMO tak salah saya. Okey. Ini program ni memang laris di pasaran buat masa sekarang, sebab kita memang mengenakan iaitu Malaysian Plan Blueprint 2023. Kita memerlukan ramai operators untuk mengendalikan kapal-kapal keluar masuk di semua pelabuhan di Semenanjung ini dan juga Sabah Sarawak untuk mencuburi bidang maritime operation. Okey. Okey. Oleh kerana semua pengajian-pengajian yang dijalankan di UniKLM MIMED, kita mempunyai badan akreditasi yang profesional, okey, di seluruh dunia dan juga Malaysia lah keseluruhannya. Okey. Sebagai contohnya, kita ada MQA. So MQA ni wajib lah, okey, untuk semua program dia kena dikenalikan dan diakreditasi oleh MQA. Dan juga Lembaga Jurutera Malaysia. Okey. Lembaga Jurutera Malaysia ni adalah suatu badan lembaga yang mengiktiraf kita punya lepasan Diploma Engine Technologies, okey, dan juga Bachelors of Engine Technologies, okey. Sama ada dia akan bekerja sebagai IOW, iaitu Inspector of Work, okey, dan juga Professional Engineer lah, okey. So kalau Afiq perasan tu, kalau yang di luar sana perasan yang ada IR tu, dekat ujung dia, dekat awal nama dia tu, itulah badan lembaga yang mengiktiraf seseorang untuk menjadi seorang jurutera profesional. Dan di samping itu kita ada Marine Department, iaitu MARDEP. Okey, MARDEP iaitu Marine Department. Marine Engineering, okey, semua program Marine Engineering dia mesti mendapat kelulusan daripada Marine Department untuk mengendalikan program tersebut. So bila bila dipantau dan dipantau oleh Marine Department, okey, segala peralatan, segala perjalanan program tersebut, okey, diiktiraf sepenuhnya oleh Marine. Dan secara tak langsung, jika Marine Department mengiktiraf program kita, so maknanya kita punya IMO, iaitu International Maritime Organization, akan juga automatik akan mengiktiraf program kita lah. Okey, Afiq. Dan juga yang kita ada sekarang ni adalah IMARES. IMARES ini adalah pengiktirafan daripada United Kingdom, untuk makluman Afiq dan semua. Okay. So program-program di UniKLM MIMED sama ada dalam Diploma Engineering Technology, sama ada Bachelor of Engineering Technology, diiktiraf oleh Institute Marine of Engineering Science and Technology. So kalau kita Google dalam Google, so kita akan cuba Google UniKLM MIMED diiktiraf oleh UK, akan keluarlah pengiktirafan daripada IMARES tersebut. Itu dia punya kelebihan tu yang tak ada di mana-mana universiti, okey, walaupun daripada universiti yang diiktiraf oleh UK, tapi ini satu-satunya program yang kita tawarkan. Dan yang terakhir adalah Chartered Institute of Logistics and Transport. Okey. So di mana kelulusan di mana program yang berkenaan dengan maritime operation, okey. So dia akan diiktiraf dan diakreditasi oleh Chartered Institute of Logistics and Transport. Okey, Afiq? Okey. So seterusnya, boleh saya sambung lagi? Okey, seperti yang saya beritahu, kita di September ini sepatutnya adalah intake untuk bachelor's program. Okey, so kita mengalurkan bulan, okey, yang di luar sana untuk memohon, okey,
program-program yang ditawarkan di UNIKM MIMED untuk Bachelors of Engineering Technology, iaitu Naval Architecture and Shipbuilding, Marine Electrical Electronics, Marine Engineering, Maritime Operation dan Offshore. So, dan kesemua 5 program ini memang dah telah diiktiraf oleh Lembaga Nuklear Malaysia. So kita alu-alukan. Kalau orang Perak cakap apa? Moh koma. Kan? So jom masuk UNIKM MIMED. Jangan tunggu-tunggu lagi. Manakala diploma program, kita menawarkan pada Julai intake, iaitu Ship Design, Ship Construction, Marine Engineering dan Marine Electrical Electronics, kan? Dan juga Diploma of Maritime Management. Ini adalah program yang terbaru kita tawarkan. Sama juga dengan postgraduate program lah, yang kita tawarkan kepada semua rakyat Malaysia, supaya boleh kita pergi ke sini dan memasuki MIMED, untuk dapat so selebihnya nanti saya akan terangkan lagi, boleh Afiq ya? Terima kasih Afiq. Itu dia kelebihan masuk UNIKM MIMED sampai ke UK. Dia punya recognition sampai ke UK. Maksudnya kalau di sini, kalau apa yang saya faham lah, apabila kita belajar atau kita mengambil satu jurusan tu, dia lebih bagus apabila jurusan tu dia recognize oleh lagi ramai recognize, lagi bagus dia pergi. Sebab kita tahu kadang-kadang ada benda yang kita ambil, tetapi bila kita nak apply selepas itu untuk kita punya future ke apa ke, dia tak recognize, dan itu dia menyekat kita punya peluang lah. Walaupun kita ada CJ, tapi bila tak recognize, orang pun tak berapa nak trust untuk kita bekerja dengan mereka. Itulah apa yang saya faham daripada apa yang Doktor cakap. Banyak sebenarnya apa yang Doktor cakap, saya pun tak sempat nak hadam dalam otak saya sebab banyak sangat masa ini UNIKM MIMED ni. Terutamanya untuk bahagian bangunan, bila Doktor tunjuk bahagian bangunan-bangunan yang berada di Manjung yang merupakan industri marine, saya pun ada beberapa yang saya, betul ke ni? Ada ke ni? Sebab saya tengok, sebab sebelum ni saya ada kereta, saya hanya travel sikit-sikit saja. Dalam-dalam tu saya tak tahu, rupanya ada lagi. Rupanya ada lagi peluang-peluang marine. Dan saya juga tertarik bila Doktor membicarakan tentang CILT lah. CILT. Setahu saya CILT ni merupakan satu kos berbeza, tetapi di UNIKM MIMED sendiri, di Maritime Operation sendiri, dia berada di bersama-sama Maritime Operation itu sendiri. Betul. Kalau macam saya ni, saya merupakan saya bekas Maritime Operation. Maksudnya saya belajar dua benda dalam satu masa. Saya belajar Maritime Operation dan juga saya pada masa yang sama CILT. Baik. Doktor, terima kasih. Kita akan dengar lebih banyak lagi daripada Dr. Zul. Dia akan kembali selepas ni. Tapi jangan ke mana, tak iklan. Yang seterusnya kita akan terus kepada panel kedua kita lah, yang daripada tadi senyum je. Sekarang kita pula pergi kepada panel kedua kita, iaitu tak lain tak bukan Sariah Atira, yang bukan presiden kepada SRC lah, Badan Kepimpinan Pelajar UNIKM MIMED. Kalau tadi Dr. Zul membicarakan tentang kelebihan-kelebihan mengambil ijazah UNIKM MIMED ni dan juga bangunan-bangunan industri di keliling Manjung, iaitu bandar di MIMED. Saya nak pergi pula kepada Saudari Atira berkenaan dalam UNIKM MIMED itu sendiri, aktiviti-aktiviti kepada pelajar-pelajar. Soalan saya berbunyi dari segi lifestyle pula, apa aktiviti-aktiviti menarik yang boleh Saudari Atira sampaikan kepada kami yang dilakukan oleh pelajar-pelajar UNIKM MIMED. Contohnya UNIKM MIMED ni dia ada kat bandar maritim, tepi-tepi pantai yang cantik, ada pula slipway yang besar, dan saya sendiri pun suka duduk kat slipway tu. Yang membolehkan apa lagi aktiviti-aktiviti menarik yang boleh pelajar MIMED lakukan untuk mereka ni lebih memahami keadaan sebenar di industri marine. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Terima kasih saudara Afiq atas soalan yang diajukan sebentar tadi.
kalau kita tengok daripada segi lifestyle lah student MIMET sendiri, kita tengok daripada segi luar MIMET terlebih dahulu. Kalau daripada segi luar MIMET, kita boleh katakan bandar kita ataupun universiti kita ni sangat strategik lah. Sangat strategik dengan kawasan pelancongan, kawasan rekreasi, kawasan nak beriadah, memang sangat lah. Sebagai contoh, kita ambil paling near sekali pantai Teluk Senangin. Siapa je student UniKM MIMET yang tak kenal pantai tu. So pantai tu bukan sahaja boleh setakat berkelah petang-petang, tapi majoriti boleh bermandi-manda dan juga banyak juga aktiviti yang kita jalankan dekat Teluk Senangin tu, and then kawasan yang sangat selamatlah untuk mandi, untuk kita bersantai bersama kawan ke, family ke. Selain daripada itu, kita juga pantai Teluk Batik. Pantai Teluk Batik sedikit jauh, tapi tak adalah jauh mana pun, hanya lebih mengambil masa dalam kurang lebih 30 minit untuk sampai ke sana. View yang sangat cantik, air yang sangat cantik, bukan sahaja boleh mandi tapi pelbagai aktiviti air yang dijalankan seperti banana boat, ronda, naik boat, pusing-pusing pulau lah boleh dikatakan. So selain daripada itu juga, kalau kita tengok pantai, sebab kita dah dekat dengan marine, mestilah kita nampak pantai, laut kan. So selain daripada itu, kita juga ada orang kata adventure punya permainan lah, adventure punya extreme punya aktiviti seperti Bukit 300. Bukit 300 tu merupakan sangat famous bagi student-student MIMET ni, student UniKM sendiri dan juga orang luar. Naik di sana dapatlah, bila naik mungkin tak dapat tengok sunset, tapi dapat menikmati view, orang kata view dalam hutan tu macam mana, dan naik dekat dalam tu ekstrim lah, ada aktiviti yang dijalankan. Ada juga bukit-bukit lain yang boleh kita banyak lagi kena explore di dalam MIMET ni lah, di dalam Lumut sendiri ni, Manjung sendiri. Itu dari segi luar. Kalau kita cakap dari segi makanan, alhamdulillah setakat ni makanan dekat area Manjung ni sangat berpuas hati, dan juga orang kata student kan, maklumlah student ni duit poketnya tak tebal, tapi cukup-cukup lah untuk menyara, orang kata dengan marah masuk, bayar tu bayar ni, tapi memang sangat-sangat orang kata makanan yang murah, sedap, dan juga menempati cita rasa student lah. Walaupun sekarang kafe-kafe pun banyak dah dibuka, and then kedai-kedai depan MIMET sendiri pun ada kedai orang kata masakan tengah hari yang memang student sendiri pun selalulah beli. Itu daripada segi luar lah. Daripada segi luar kalau nak cerita memang panjang, sebab banyak sangat. Kita kalau duduk universiti, kita kena explore semua benda lah. Itu serba sedikit saya boleh ceritakan yang memang menjadi tarikan kepada student-student UniKM MIMET ni sendiri. Kalau kita tengok pula daripada segi universiti, dalam kita punya universiti sendiri, kadang-kadang student ni ada student yang jenis suka explore luar, ada student yang jenis suka explore dalam. Explore dalam dan suka mesti orang first thing first, masuk mesti nak tengok kemudahan di dalam MIMET tu sendiri, kemudahan di dalam universiti tu sendiri. Jangan risau kalau anda tak ada transport, anda tak ada orang kata Grab, sebab MIMET ni agak susah sedikit untuk Grab masuk, tapi bila dah sampai di bandar untuk sampai ke sini tak ada masalah. Tapi kita ada pantai UniKM MIMET sendiri yang view ni sangat cantik, dan view ni sangat orang kata boleh santai, BBQ, boleh buat aktiviti juga. Kita ada juga pantai UniKM MIMET sendiri yang khas untuk student UniKM MIMET sendiri, dan sangat privacy lah, orang luar tak boleh masuk, hanya untuk student. So bukan kata kita ada pantai di luar, tapi di dalam MIMET sendiri kita ada pantai. Selain daripada tu, abang-abang lah selalunya suka mancing ni, kita ada fasiliti mancing juga. Bukan sekadar orang kata ikan yang kita dapat tu ikan setakat besar ibu jari, tak, tapi ikan siakap yang selalu kita dapat. So kemudahan dan fasiliti tu sangat orang kata memang student ni ada, kita tak boleh 8 sampai 5 dah kelas. Selebih daripada tu kita bukan nak cari udara segar, nak buat aktiviti yang bermanfaat, nak tengok sana sini kan. So dalam MIMET sendiri dah sediakan fasiliti tu. Memang dah ada fasiliti tu. Habis kelas ambil road pergi mancing. Dia dapat ikan, masak. Tak adalah masak, hantar kedai. Masak tidak dibenarkan, tapi hantar kedai dah boleh dapat. Hanya kita bagi upah masak je. Ikan tu hasil sendiri. So
nak pergi santai-santai BBQ dengan kawan-kawan, ada pantai MIMET. So selain daripada itu kita tengok UniKL MIMET sendiri ada kapal tersendiri. So jadi student-student yang engineering ni, yang especially yang bahagian engineering ni, orang kata dah nampak dah future, bukan nampak future tapi nampak pandangan kalau keluar industri macam mana dia punya gambaran, macam mana kapal tu, macam mana enjin tu dibaiki dan macam mana kapal tu besar dia berapa ini, dia dah nampak lah daripada segi situ. So saya rasa daripada segi fasiliti juga sangat lengkap lah, sangat lengkap. Cafe kita ada, service printing ada, Adobe ada, tempat riadah ada, jogging ada, apa je yang tak ada. Sebut saja semua ada di dalam UniKL MIMET sendirilah. Dari segi nak ke kelas pun tak ada mengambil masa jauh pun. Sambil jalan ke kelas, singgah sekejap koop beli air, sambung perjalanan. So sangat orang kata sangat selesa lah bila walaupun tiada fasiliti ataupun tiada kenderaan untuk keluar daripada universiti, tapi di dalam universiti sendiri telah sediakan semua fasiliti yang sangat lengkap. Itu saja. Nanti kita sambung lagi serba sedikit. Okey, baik. Kalau tuan-tuan boleh nampak, saudari Atirah berucap dengan penuh senyum. Dia ada banyak lagi sebenarnya nak cerita. Sebab dia student, saya student, dia student. Kita sendiri faham macam mana student rasa. Okey, saya ada banyak sikit nak membicarakan tentang ni tapi saya pendekkan. Okey, yang pertama saya nak pergi dulu kepada apa yang saudari Atirah cakap tadi berkenaan luar. Kita start dengan luar dulu. Banyak ni. Okey, kita start dengan luar dulu. Okey, untuk luar sendiri saya sebagai alumni pelajar lah, alumni UniKL MIMET, saya sendiri merasa kalau boleh saya katakan bersyukur lah, memang sangat bersyukur duduk di bandar Manjung, yang kalau orang fikir Manjung ni ada apa je kalau nak dibandingkan dengan KL dan sebagainya, tapi jangan underestimate. Okey, bandar Manjung ni kalau anda nak tahu, bukan setakat kalau dari segi student lah, kalau dari segi nak sebut pasaraya, sebut saja pasaraya apa, semua ada. Daripada TF ke Tesco ke Giant, The Store, ada Billion yang saya sendiri tak pernah pergi, yang saya sendiri tak pernah explore ni. McD, McDonald's sampai 2 dan sebagainya, apa lagi yang student nak, semua ada di situ. Makanan tak sebut lagi kepada saya tertarik kepada apa yang saudara Atirah cakap tadi untuk aktiviti pelancongan. Contohnya kalau pergi ke pantai di luar, pantai saja kita ada, saya tak tahulah, wallahualam, 2-3 pantai memang saya sendiri tak boleh sebut. Teluk Senangin, saya selalu pergi. Student mana je yang tak pernah pergi UniKL MIMET, cuba sebut kat saya. Betul tak? Cik Azira, betul tak? Betul. Semua pernah pergi. Kalau ikutkan, lagi satu, kalau ikutkan bajet student lah, seperti yang saudara Atirah cakap, ada makanan, ya Allah, makanan bagi saya sangat murah dan sangat banyak. Makanan laut, tak payah cerita lah. Memang kita sebelah laut, memang banyak makanan laut. Saya sendiri banyak kedai-kedai, kalau macam tengah hari tu, saya akan pergi, kalau Cik Atirah tahu restoran Silaturahim, itulah favourite saya untuk student. Nasi-nasi tapi murah. So sangat berbala untuk student. Okey, dan terakhir untuk luar, kita juga di UniKL MIMET, saya rasa kita berdekatan dengan rehabilitation center untuk penyu, betul? Dan itu sangat menarik, sangat menarik sebab saya sendiri dah banyak kali saya try nak pergi rehabilitation center apa yang MIMET, kelab-kelab di UniKL MIMET buat, tapi saya tak boleh sebab ramai sangat nak pergi. Every time nak pergi je tak boleh. So kepada student, adik-adik yang baru nak masuk UniKL MIMET, anda berpeluang lah untuk pergi sendiri rehabilitation center penyu secara percuma. Saya rasa secara percuma mereka buat tu. Itu saja. Okey, sekarang saya kembali kepada dalam. Saya kembali kepada dalam sikit. Saya akan pergi kepada panel yang pertama kita pula, Dr. Zul, untuk membicarakan lebih lanjut tentang kos-kos di UniKL MIMET. Okey, baik. Untuk di dalam pula, untuk saudara Atirah menyebut tentang pantai UniKL MIMET. Ya, betul lah. Tuan-tuan perempuan, waktu saya mula-mula masuk UniKL MIMET ni, saya tengok apa yang bestnya UniKL MIMET. Dan saya explore, ada satu kawasan, orang kata kawasan Khazanah, di pantai UniKL MIMET. Saya tengok, ya Allah, benda ni betul sebenarnya. Ada pantai yang dalam, kalau tuan-tuan nampak dalam fantasi mimpi kan, ada kerusi, ada buaian dan sebagainya, ada pantai boleh kelah tepi. Ya, UniKL ada benda tu. Dan kalau dari segi, kalau kita boleh tengok dengan lebih dekat, kalau gambar background di dalam saudari Atirah di belakang tu, kita tak boleh nampak dengan mata kasar, tapi ada. Yalah. Dan juga kalau membicarakan tentang aktiviti-aktiviti student, memancing je lah, memancing. Memancing memang banyak sangat aktiviti-aktiviti memancing. Dan saya faham apa aktiviti memancing ini, UniKL MIMET
Saya sendiri sebagai seorang pelajar, saya tak pernah memancing sepanjang hidup saya. Tapi apabila saya masuk Unicat MMAT, ramai yang ajar saya memancing. Ramai yang ajar saya memancing sampai saya boleh tangkap ikan cakap, tapi tak adalah besar sangat. Tapi yang pentingnya ialah ikan cakap. Tuan-tuan, jangan underestimate Unicat MMAT. Kalau orang tanya apa yang kau dapat kat Unicat MMAT mancing, saya akan cakap ikan cakap. Dia kata betul ke? Tapi memang betul lah, memang betul benda yang jadi. Boleh pergi kedai dan masak dan sebagainya. So itu adalah pengalaman saya yang waktu saya berada di Unicat MMAT. Sangat menarik kalau dari segi dalam. Dan juga kalau tuan-tuan nak tahu tentang lebih lanjut apa macam mana pengalaman-pengalaman, tuan-tuan boleh bertanyakan kepada Sarida Atirah kita lah melalui Instagram. Nanti dia nak kongsi Instagram dia ke, nanti yang kongsi Instagram boleh bertanyakan, tak kisah. Tak ada masalah, boleh bertanyakan saya juga. Okey, baik. Saya rasa dah banyak. Tadi saya terkeluar. Okey, kata. Terkeluar tak apa. Biasa kan masalah internet, biasalah. Okey, baik. Saya rasa banyak lagi saya nak membicarakan sebenarnya. Tapi tak apa. Saya bagi peluang dulu kepada Dr. Zul sebagai panel yang pertama untuk Dr. Zul menyampaikan ucapan beliau. Sebelum tu saya ada soalan untuk Dr. Zul. Soalan saya berbunyi, adakah ijazah dalam bidang marine di Unicat MMAT ini, dia tadi kita bercakap di mana dia diiktiraf di peringkat antarabangsa yang Dr. cakap tadi. Contohnya ada contoh jawapan saya ni, ada pelajar kita yang saya dengar dia menyambung pengajian di luar negara dan juga bekerja di serata dunia. Ada juga program International Student Exchange Mobility yang merupakan ISEM yang membolehkan pelajar mengambil subjek di uni antarabangsa. Macam mana dia kata? Boleh jelaskan? Okey. So buat masa sekarang kita semua program yang saya cakap tadi, kita telah diiktiraf oleh badan-badan yang profesional, iaitu antaranya adalah Lembaga Juruterus Malaysia, okey, dan juga IMARES dan juga CILT, okey. So dengan adanya akreditasi tersebut, maka seharusnya student tersebut boleh bekerja di mana-mana industri, tidak kira berada di Malaysia ataupun di Asia Tenggara dan seterusnya di seluruh benua, untuk kita mendapat pekerjaan. So saya akan share sedikit lagi saya punya slide. Boleh ya Afiq ya? Saya akan share. Seperti Afiq beritahu tadi, apakah sebenarnya kan yang dapat diiktiraf oleh program kita sebenarnya. Program kita telah diiktiraf. Sebagai contohnya, saya bagi contoh. So ini adalah Lembaga Juruterus Malaysia. So seperti yang saya maklumkan tadi, untuk engineering teknologi, yang ada IR di depannya tu, kan, yang kita dapatkan tu daripada Lembaga Juruterus Malaysia. So setiap program-program yang ditawarkan di Unicat MMAT, dalam engineering teknologi, terutamanya, so kita tertakluk kepada enactment di mana di bawah Registration Engineer Act 1967, REA ni. So REA ni adalah penting, di mana setiap pelajar-pelajar bila dia bekerja di shipyard dan juga sama ada di shipyard ataupun di tempat ship construction dan sebagainya, so dia harus berdaftar. Harus berdaftar. So pendaftaran tersebut adalah free lah. Minta maaf. Pendaftaran itu harus dibayar lah. Tapi melalui website daripada Lembaga Juruterus Malaysia. So seperti yang dipaparkan ini juga, engineering teknologi itu adalah satu-satunya, di mana kelulusan daripada engineering teknologi akan mendapat pengiktirafan daripada Lembaga Juruterus Malaysia di bawah Registration of Engineer Enactment 1967 lah. So selain daripada itu, mana-mana program di MMAT ini di bawah Jabatan Laut, iaitu register di bawah Marine Certificate of Competency. So ini adalah juga pengiktirafan yang amat diperlukan buat masa sekarang untuk pelajar-pelajar kita, di mana dia akan berlayar nanti lepas daripada dia belajar, dia akan on board ship, dan dia akan buat sea going dan sebagainya. So semua pelajar-pelajar tersebut
akan mendapat pengiktirafan sepenuhnya daripada Jabatan Laut tersebut. Okey, sama ada dia adalah daripada sama ada adalah diploma program ataupun bachelor's program. Okey, itu yang kelebihan yang MIMET ada, Afiq, berbanding dengan dan juga Atirah, berbanding dengan program-program lain. Okey, di mana marine engineering adalah memang sangat-sangat diperlukan sebagai buat masa sekarang untuk kita punya keperluan industri perkapalan seterusnya. Okey. Okey, selain daripada itu, Afiq juga ada bertanyakan berkenaan dengan kemudahan yang kita ada. So, kemudahan yang kita ada, okey, untuk makluman semua, kita mempunyai jumlah yang besar untuk kita anjurkan kelas dan sebagainya. Ini yang sebelum PKP lah yang saya cakap ni. Okey, ini adalah antara fasiliti yang kita ada di NIKL MIMET ini untuk kita dalam proses pembelajaran, pelajar dan juga pensyarah-pensyarah yang memberikan maklumat kepada pelajar mereka. So, kita mempunyai lab ICT, kita ada lab elektronik, electrical, so kita ada lab meteorologis. Okey, so gambar-gambarnya saya akan paparkan sebentar lagi. Okey, apa sebenarnya infrastruktur ni sebenarnya? So, sehubungan dengan TVET, so kita memerlukan workshop sebagai kita punya hands-on. So, workshop tersebut adalah penting untuk kita, di mana selain daripada dalam kelas, so kita juga boleh mempraktiskan seperti pembuatan bot contohnya. Okey, so kita akan lihat sebentar lagi. So, dia boleh menampung dengan kapasiti yang tinggi lah dalam satu masa untuk pelajar-pelajar tersebut. Okey, dan di bilik kuliah kita ada 32 smart board. Smart board ini adalah orang cakap apa, skrin besar lah untuk kita punya proses pembelajaran. So, pensyarah akan mengajar melalui smart board dan kita akan lihat dengan paparan yang sebesarnya. Okey. Okey, di samping itu, saya rasa Afiq pun pernah dengar, Atirah pun pernah dengar, iaitu Industry Revolution 4.0. Okey, so sekarang ni ramai orang memperkatakan berkenaan dengan IR 4.0. Okey, IR 4.0. So, IR 4.0 ini apa sebenarnya? Okey, so IR 4.0 ini adalah melengkapkan proses atau pekerjaan tersebut dengan yang mudah, dan mudah disampaikan dan mudah diterima dan mudah disiapkan. Dengan kata mudahnya lah. Okey, so maknanya marine sectors ini, untuk program marine di UKM MIMET, kita tidak terkecuali daripada IR 4.0 juga, untuk makluman. So maknanya kita ada juga menjalankan Internet of Things untuk program kita. Kita juga ada big data selain daripada tersebut, dan juga kita ada unmanned ship untuk kita punya marine. Okey, kalau kita tengok ROV, AUV, so itu adalah unmanned ship. So, green technology, renewable energy. Banyak projek-projek penyelidikan yang dijalankan oleh para pensyarah dan juga pelajar tahun akhir, iaitu projek akhir dia. Dia akan membuat renewable energy untuk dia punya final year project. Dan juga smart shipping. Dan energy management solution lah, untuk dia punya kejayaan dalam marine sektor yang dilakukannya. Okey, ini adalah antara Afiq yang kita dapat lihat ni adalah bengkel-bengkel workshop yang dijalankan oleh pelajar-pelajar kita, di mana mereka berkemahiran menjalankan segala-gala proses lah, termasuklah cutting machine, rolling machine dan juga bending machine. Dan welding machine ni memang tak boleh nak cakap apa lah, kita punya student memang 100% hands on, dan dia berkemampuan untuk menjalankan projek-projek yang besar yang boleh dilakukan. Dan juga pipe fitting and machining workshop. Kita pun banyak juga equipmentnya dalam workshop kita. Boleh menampung lebih daripada 30 orang dalam satu masa. Untuk kita menjalankan drilling, untuk menjalankan lathe machine, CNC machine pun kita ada. Dan juga kita ada pelbagai-bagai lagi lah, peralatan yang kecil-kecil yang kita gunakan semasa di workshop tersebut. Okey, kalau kita cakap pasal marine, mestilah kita cakap pasal buat boat. Kan? So, buat boat. So, UKM MIMET, pelajar-pelajarnya memang orang cakap apa? Nampak kayu tu dia dah nampak boat dah. Kan? Macam mana dia nak buat boat tu daripada kayu tersebut? So, umpama macam tu, kan? So, maknanya daripada kayu dia boleh gambarkan, dia boleh design, dia boleh petelakarkan dalam kepala dia macam mana aku nak buat boat. So, dia akan buat design dan dia akan cuba kumpulkan
kapal ni papan-papan yang diperlukan dan juga untuk membuat boat. So ini adalah construction boat dan juga workshop lah. Okey. Dan ini adalah fiberglass workshop. Okey. Selepas mereka menjalankan aktiviti membuat boat, so dia ada juga pembuatan boat yang daripada fiberglass. Okey. So kita ada semuanya. Okey ya, kita ada peralatan yang untuk melakukan pembuatan fiberboard tersebut dan kita memang dikendalikan oleh tenaga-tenaga mahir lah, okey, yang diiktiraf sepenuhnya, okey. Dan ini pula adalah berkenaan dengan Marine Machinery Workshop yang kita ada di UKM MIMET. Okey. So kalau kita pergi on board ship, maknanya student tersebut, pelajar tersebut boleh melakukan 100% hands on seperti mana yang dijalankan di dalam workshop tersebut. So maknanya kalau dia ada diesel generator plan ni, so maknanya kat sana pun dah ada dah. Marine Diesel Propulsion pun dah ada dah. Pengetahuan berkenaan dengan Marine Diesel Propulsion tersebut. So maknanya mereka memang mendapat pendedahan awal sebelum mereka berlayar. Okay. Okay. Dan ini pun adalah sebahagian daripada Marine Engineering Workshop, di mana kita mendapat workshop yang berkaitan dengan oil purifiers, okay, water separators, okay, dan juga full emission untuk engine room. So mana-mana yang ingin bercita-cita menjadi seorang jurutera marine, dan inilah tempatnya sebenarnya untuk dia mempraktiskan dia punya kepakaran dalam marine engineering, okay, berkenaan dengan enjin kapal, okay. Dan dia boleh praktiskan 100% sepenuhnya, okay, bila dia berlayar nanti sebagai seorang engineer. Okey. Okey. Dan ini pula adalah marine electrical yang kita nampak ni. Sebahagian ni adalah alat-alat yang kita gunakan. So dalam kapal pun kita tidak terkecuali daripada menjalankan aktiviti berkenaan dengan elektronik. Itu pun kita punya equipment yang kita boleh jalankan, okay, semasa kita belajar di UniKL MIMET ini. Okay. So maknanya bila orang cakap string gear apa, okay, dia tahu dah string gear bentuk dia macam ni. So maknanya dia boleh control how to use the string gear kan. So dia akan diberi pendedahan awal, okay, berkenaan dengan dia punya peralatan tersebut lah. Okay. So ini adalah material lab yang kita ada untuk kaji bahan lah, okay, berkenaan dengan peralatan-peralatan dengan kaji bahan yang dia ada dilakukan oleh pelajar-pelajar tersebut. Okey. Okey, dan kita juga macam tadi Afiq bagi tahu saya apakah sebenarnya pelajar-pelajar tersebut selain daripada belajar. Okey, apakah peluang-peluang lain yang dia boleh pergi? Okey, ini adalah contohnya Afiq. So kita ada International Student Exchange Mobility Program, okay, di mana setiap semester kita ditawarkan, okay, ada student akan bertukar dengan IHL lain, Institute Higher Learning yang lain, di mana sama ada dalam bentuk courses ataupun projek final year dan sebagainya. So dia akan bertukar, okay, dengan institut tersebut. Okay. Sebagai contoh dalam ni adalah Institut Teknologi 10 November lah, ITS Surabaya, di mana program dia diploma, dia akan melakukan student attachment di sana selama 6 bulan, okey, 2019, okey. Dan yang terbaru kita ada student daripada Indonesia juga, iaitu Trisakti, okey, untuk kita punya student dalam program Bachelors of Maritime Operation lah, okay, untuk dia punya student action. So kita boleh apply untuk menghadirkan diri di negara-negara tersebut, okay. InsyaAllah kalau COVID ni nanti dah reduce dan juga kita ada berkesempatan, dan kita akan bukalah pendaftaran tersebut untuk student-student kita untuk belajar merasa macam mana belajar di luar negara dan sebagainya. Dan ini juga adalah aktiviti yang pelajar ceburi untuk kita punya student, di mana kita ada beberapa competition lah, okay? Sama ada di antara exhibition, okay, dan juga RINA IMARS, okay, yang kita anjurkan setiap tahun, di mana ada di semua marine
school akan participate dalam program tersebut dan kita akan present dan sebagainya lah. Okey, dan juga kita ada di samping itu, okey, teaching factory. So saya nak cerita sikit Afiq ya, teaching factory ni. Okey, memandangkan kita dalam proses pembelajaran tersebut, okey, apakah sebenarnya industri iktiraf kita punya proses pembelajaran tersebut? Okey, untuk menentukan pengiktirafan tersebut, tu kita dedahkan lebih awal dengan pelajar tersebut untuk menjalankan aktiviti-aktiviti berkenaan dengan perkapalan. Okey, sebagai contoh kita ada buat catamaran di Gunung Helang di Gunung Helang Ipoh. Okey, so kita ada satu boat yang didesign sampai fabricate dan sampai siap, dengan juga dikenalikan oleh pelajar-pelajar kita, dan sekarang telah digunakan di Gunung Helang tersebut, di tasik Gunung Helang tersebut untuk rekreasi dan sebagainya. Itu adalah antara ciri-ciri kelebihan pelajar-pelajar UKL MIMED. Di samping dia belajar, di samping dia melakukan kerja di workshop, dan dia juga diberi pendedahan awal untuk melakukan kerja-kerja yang dikendaki oleh industri SSC. Dan ini adalah yang terbarulah dalam tahun ni, FIC 1 APMM, iaitu Fast Intercepted Craft yang tengah dibuat sekarang ni, dan kita pun ada studi-studi kita yang menceburi bidang-bidang tersebut lah. Afiq ya. So saya rasa itu kelebihan yang kita ada buat masa sekarang, dan kita harus ambil peluang. Apa tunggu lagi? Dan inilah masanya untuk kita berkecimpung dalam marine, dalam marine, dalam marine. Dan ini adalah antara kolaborasi dengan industri lah. Kita bawa pelajar-pelajar kita ke visit kepada industri, bagaimana industri tersebut dapat menerima proses proses komunikasi dengan pelajar tersebut, lebih pendedahan awal sebagai latihan industri di mana-mana syarikat perkapalan yang kita tawarkan untuk pelajar-pelajar kita. Okey, Afiq. Itulah dia kelebihan Afiq ya. Okey, baik. Doktor ada lagi ke? Okey. Ada, ya. Nanti saya sambung lagi berkenaan dengan slipway tu. Okey? Last kali kita cerita pasal slipway tu. Okey, baik. Baik, terima kasih Dr. Zul untuk penjelasan dari segi student exchange mobility dan juga apa bengkel-bengkel yang kita ada di dalam UNICAD MIMED sini dah. Nah, di mana saya rasa di sini di kebanyakan tempat-tempat belajar kita jarang ada seperti UNICAD MIMED. Kita ada bengkel, dan bengkel bukan sekadar satu dua, kita ada besar bengkel. Kalau anda boleh tengok dekat background di belakang Dr. Zul dan juga di belakang saya Atira tu, ada nampak bengkel berdekatan dengan laut. Bengkel dia sangat besar. Kita ada kapal kita sendiri, UNICAD MIMED. Dan suka saya untuk bertanya untuk memberitahu lagi lah, untuk menambah lagi. Saya rasa untuk UNICAD kita ada program exchange mobility ini di luar negara, yang dinamakan International Student Exchange Mobility, ISEM. Saya rasa kalau anda, tuan-tuan dan puan-puan yang sedang menonton, nak tahu lebih lanjut tentang apa itu ISEM dan bagaimana dia berfungsi dan sebagainya, saya rasa boleh lawati di Instagram UNICAD_ISEM dan boleh lihat di situ. Ada beberapa student, tak terkecuali kakak saya sendiri merupakan bekas kepada ISEM, student ISEM yang pergi di Australia. Okey, baik. Dan tambahan untuk satu lagi, Dr. Zul menyebut tentang Rina Imares, iaitu pertandingan tahunan yang kita adakan untuk UNICAD MIMED ini. Dan saya mendapat khabar untuk tahun ini, 2021 ini, UNICAD MIMED menjadi Johan tempat pertama. Ya, betul Afiq. Ya. Saudara ni kita punya SRC juga, orang SRC juga. Ya, betul. Menjadi Johan tempat pertama, Johan lah, untuk pertandingan Rina Imares. Beliau merupakan kawan kepada saya lah, yang saya kenal secara rapat sendiri, yang tidak asing lagi dari UNICAD MIMED, saudara Hafifi, memenangi Imares.
Okey, dan bercakap mengenai ISAM tadi sebenarnya banyak lagi yang sebenarnya saya rasa kita kekangan masa. Kalau kita ada banyak masa, doktor boleh sebutkan kita punya partner-partner kita di ISAM dan sebagainya. Kita banyak sebenarnya partner. Kalau anda nak tahu, kita ada di Korea, di Rusia, di Saint Petersburg, di Kazakhstan dan sebagainya. So anda boleh pilih sahaja tempat-tempat yang anda nak pergi. Betul. Dan saya rasa beasiswa untuk tanggungan pun ada disediakan sekiranya anda menepati syarat-syarat yang diperlukan. Itu merupakan syarat-syarat ISAM lah. Banyak sebenarnya yang boleh kita belajar daripada Unicap MIMAT ini. Bukan hanya belajar di Unicap MIMAT dan selepas tu kita tak tahu dah kita nak buat apa. Unicap MIMAT menyediakan career path yang jelas untuk anda dan juga untuk saya sendiri merasa. Okey, baik, terima kasih doktor. Dan saya rasa soalan yang seterusnya kita pergi pula kepada panel kedua kita. Silih berganti. Panel kedua kita iaitu Saudari Atira sebagai seorang pelajar sendiri. Ini adalah soalan saya. Apa lagi aktiviti yang boleh dilakukan di dalam kawasan kampus untuk Saudari Atira sendiri merasakan? Contohnya ialah pelajar boleh menambahkan pendapatan sebab saya dengar ada area ataupun tempat dalam Unicap MIMAT yang dinamakan E-Square iaitu Entrepreneur Square untuk pelajar-pelajar ceburi selain daripada belajar di dalam kelas, pelajar juga ada aktiviti-aktiviti tambahan. Boleh Saudari Atira terangkan apa aktiviti-aktiviti tambahan yang student boleh jalankan dan sangat bermanfaat yang diadakan di Unicap MIMAT? Silakan. Terima kasih Saudara Afiq tadi. Soalan yang sangat bagus dan kena dengan jiwa saya. Tak. So macam Saudara Afiq cakap tadi, ES kita kenali sebagai ES lah, nama penuh Entrepreneur Square, iaitu tapak keusahawanan untuk pelajar-pelajar Unicap MIMAT sendiri. Dekat situ ada apa? Dekat situ ada stall-stall yang di mana student sendiri yang menjalankan bisnes, student sendiri yang menjalankan pendapatan ataupun side income mereka. Macam mana cara mereka untuk apply, macam mana mereka untuk menceburi bidang bisnes ni walaupun mereka tak ada bidang, orang kata tak tahu selok-belok bisnes, tak tahu macam mana nak mulakan perniagaan. Kita ada kita ada advisor kita lah, Encik Taki, bawah daripada Entrepreneur Square tu dikendalikan oleh Encik Taki lah. Kita hanya setiap semester akan buka permohonan baru. So setiap student akan layaklah untuk apply. Tak kisahlah apa pun sekali perniagaan mereka. So dekat sekarang untuk pengetahuan semua, sekarang Entrepreneur Square kita dah mempunyai 9 stall daripada kalau dulu 2 dan 3, sekarang dah ada 9 stall yang membuka kepada pelajar untuk apply. Dan seronoknya juga dalam student ni walaupun dalam tempoh diorang belajar, diorang juga boleh dapat side income. Bukan hanya mengharapkan elang yang diberikan, tapi diorang boleh dapat jugalah side income. Walaupun tak banyak tapi sedikit sebanyak boleh tampung diorang punya sara hidup lah. Dan juga bukan saja kalau kita tengok dari segi side income, tapi dari segi aktiviti yang kita jalankan tu dapat memenuhi masa ataupun memenuhi waktu lapang lah. Terutamanya pada waktu malam, daripada bazirkan masa tak tahu buat apa, kita buatlah side income. So dekat situ pula daripada 9 stall, setiap peniaga-peniaga di situ menjual pelbagai variasi makanan lah. Variasi makanan tu tak akan diduplicate. Kalau anda kata stall satu jual nasi lemak, stall 2 akan jual lain. So dekat situ kalau ada 9 stall, satu stall jual 5 ataupun 4 jenis, daratlah berapa? 9. Banyak sangat makanan. So dengan harga yang berpatutan yang student sendiri jual, student sendiri beli. So mereka tahulah berapa yang range dan juga yang perlu ataupun sesuai. Sebab saya juga merupakan seorang peniaga dekat Entrepreneur Square sendiri. So saya menjana seincome lah dari situ.
walaupun tak banyak tapi sedikit lah. Sangat aktiviti yang bagus. Walaupun dekat Entrepreneur Square tu kita ada juga tayangan movie night, tayangan layar skrin, bila ada event terutama sekali bola lah, penuh lah dekat situ mengikut SOP yang disediakan. Itu tentang Entrepreneur Square lah sedikit sebanyak. Tapi kita daripada situ kita boleh juga jadi pendapatan yang menjadi dropship dan lain, sebab kita ada daftar SSM, kita ada UniKL sendiri pun ada bukan SSM, something like adalah orang panggil nama dia untuk berniaga di UniKL juga mestilah ada lesen. So kita tak adalah berniaga secara, orang kata tak baik lah, berniaga secara baik. So ada lesen yang at least kita tahu student tu. Itu sedikit sebanyak tentang ES. Kalau nak lebih mendalam, bolehlah follow SRC UniKL MIMET. Dekat situ kami menceritakan semua tentang aktiviti student dan juga apa yang berlaku di dalam UniKL MIMET sendiri setiap masa. Itu saja Saudara Afiq. Okey, baik. Penjelasan. Saya rasa ini pun banyak sebenarnya. Sudah tentu banyak sebenarnya kita boleh buat selain daripada belajar, kita balik bilik belajar, balik bilik. Contoh saya nak bagi sini berkenaan tentang tadi lah Entrepreneur Square tadi. Saudara Atira bukan kesorangan. Saya juga merupakan bekas peniaga di Entrepreneur Square. Saya berniaga bermacam-macam, spaghetti, nasi lemak dan sebagainya. Jadi untung yang kita dapat tu sebenarnya kita bukan saja belajar untuk marine saja, tapi sebenarnya kita belajar bagaimana negotiate, bisnes itu bagaimana. So bila kita keluar saja ni kat MIMET, kita ada bermacam-macam cabang sebenarnya, kita boleh bisnes, boleh marine dan sebagainya. Okey, kalau untuk bercakapkan tadi pengalaman tadi, ya betul, di Entrepreneur Square kita ada berbagai gerai yang jual dan juga kita ada sediakan screen untuk kalau ada event-event besar, contohnya bola dan sebagainya, dia akan penuh lah di Entrepreneur Square. Entrepreneur Square tu teman-teman sangat besar, dia punya keluasan dia sangat-sangat besar. Boleh buat bazar Ramadan sebenarnya kat itu. Kalau dibenarkan. Kita dah buat dah pun tahun ni. Tahun ni kita buat bazar Ramadan. Ya, kita dah buat bazar Ramadan sebenarnya. Okey. Itu untuk apa di Entrepreneur Square lah. Suka saya untuk berkongsi sikit. Saya merupakan orang kata living example apa yang sebenarnya UniKL MIMET boleh keluarkan. Sebenarnya selain daripada berniaga sahaja, UniKL MIMET yang dia sangat-sangat open minded apabila anda tujukan idea ataupun tujukan minat anda sebenarnya, dia akan tolong dengan orang yang sepatutnya, dia akan bawa dengan orang sepatutnya. Contohnya saya sendiri dengan tuan-tuan perempuan saya dulu, sebenarnya saya berkenan untuk mengajar bahasa ketiga di UniKL MIMET, tapi dengan bantuan UniKL MIMET, dengan bantuan lecturer-lecturer, pencara-pencara, staff-staff, mereka ni benarkan saya buka kelas dan mereka sediakan kelas untuk saya, bagaimana saya nak buka kelas fashion. Dan Alhamdulillah pada hari ini saya merupakan guru bahasa Rusia, dan kalau tuan-tuan boleh baca saya, Alhamdulillah lah disebabkan UniKL MIMET, saya masuk kerajaan akhbar untuk seleksi utusan minggu lepas untuk bahasa Rusia. Terima kasih kepada UniKL MIMET sebab itu. Dan juga satu lagi merupakan, kalau macam contoh kita ada UniKL MIMET, dia sangat mementingkan kepimpinan pun, dia sangat penting. Kalau anda tengok SRC Saudara Atira sendiri, ramai sebenarnya yang nak berlawan, bertanding sebenarnya. Kita dulu pernah ada sampai parti inilah, parti itulah, macam-macam UniKL MIMET, dan tidak kurangnya saya sendiri. Tapi saya tak masuk lah itu. Saya keluar ke lain, saya cuba untuk fikirkan macam mana saya nak buat bina company. Dan Alhamdulillah pada hari ini saya dan beberapa rakan-rakan UniKL MIMET lain, kami dah tubuhkan satu organisasi yang sedang berkembang pesat, dinamakan Perintis. Kalau anda tahu Perintis, InsyaAllah pada keesokan hari kami akan lancarkanlah official website kami, iaitu perintis.com.my. Anda boleh lihat. Itulah saya nak membicarakan sedikit tentang apa UniKL dah sumbang kepada saya dan beri kepada saya. Saya rasa saya perlu memberikan lebih kepada UniKL MIMET sendiri, dan saya harap adik-adik selepas jangan takut untuk masuk UniKL MIMET. Kami memang sediakan platform ni, alumni kami sangat-sangat kuat. Kalau masuk company marine je orang kata, ni budak MIMET ke? Budak MIMET ke? Budak MIMET, bagi dia kerja, Selalunya macam tu lah UniKL MIMET. Okey betul lah. Saya sendiri merasa macam tu lah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa banyak lagi sebenarnya yang kita nak membicarakan, banyak sangat lagi. Kita nak membicarakan tentang tajuk UniKL MIMET itu sendiri. Saya pun tak habis cerita, tapi malangnya di sini kita masa sangat mencemburi kita, Dr. Zul dan juga saya tidak. Kita ada banyak lagi yang nak bincangkan, tapi jangan pergi ke mana-mana nanti.
kita selepas ini, sesi selepas ini, bukan selepas ini, maksudnya bulan depan kita masih menjalankan program Sembang Konti ini akan terus berterusan sampai bila-bila lah, insyaAllah. Dan saya berterima kasih kepada Dr. Zul Zamri dan juga kepada Saudari Atira kerana menghadiri majlis pada hari ini. Terima kasih luangkan masa anda, dan juga kepada tuan-tuan di luar sana, terima kasih kerana menonton, setia menonton bersama kami di Sembang Konti Unicat MIMED, dan kami harapkan anda jangan teragak-agak untuk masuk Unicat MIMED. Jangan percaya apa orang cakap, percaya kepada kami sebab kami merupakan orang di dalam. Sebenarnya saya sendiri merupakan contoh alumni Unicat MIMED, dan juga saya rasa itu saja untuk pada kali ini. Saya harap anda semua selamat di luar sana, jaga diri, jaga keselamatan masing-masing. Dan sebelum saya habis dengan ucapan saya, suka sekali lagi untuk saya ingatkan, jangan lupa untuk like, follow dan subscribe social media Unicat MIMED. Kami berada di Facebook, di Instagram, Twitter, TikTok, YouTube dan juga LinkedIn. Dan sebarang persoalan boleh bertanyakan direct kepada website Unicat MIMED, dan juga boleh bertanyakan kepada Dr. Zul, Saudara Atira dan juga saya ataupun kepada pelajar-pelajar. Saya rasa itu sahaja sesi kita untuk hari ini pada 9 September 2021, Sembang Konti. Terima kasih kepada semua dan selamat manja jaya, dan Assalamualaikum. Kita berjumpa lagi. Jack it up.